Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Anda bersama saya Asrul Nizam Kadir dalam Buletin 1.30. Tajuk utama 20 April. Pemasangan dan penyelenggaraan internet dibenarkan sepanjang tempoh PKP. Juga ujian penilaian sekolah rendah agama wilayah Persekutuan tahun ini dibatalkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkhidmatan pemasangan dan penyelenggaraan internet kini dibenarkan beroperasi di kawasan terpilih sepanjang tempoh PKP. Bagaimanapun, ia hanya tertakluk di premis yang terletak di dalam zon hijau, iaitu kawasan yang tiada sebarang kes positif COVID-19. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam satu kenyataan menjelaskan, perkhidmatan itu termasuk kerja pemasangan jalur lebar talian tetap, pembaikan, penyelenggaraan rangkaian dan pemasangan infrastruktur baru. Menurut kenyataan itu, kerja-kerja perkhidmatan juga perlu mengambil kira tahap keselamatan pelanggan dan pekerja syarikat penyedia perkhidmatan, di mana bagi kerja-kerja pembaikan, kaki tangan syarikat telekomunikasi dan pihak pemasang hanya dibenarkan untuk memasuki premis pelanggan sekiranya kawasan berkenaan adalah di dalam zon hijau. Manakala di zon kuning dan merah, mereka hanya boleh menyelesaikan masalah sehingga di pusat pengedaran atau distribution point sahaja. Selain itu, pekerja syarikat penyedia perkhidmatan dan pelanggan perlu mengemukakan deklarasi kesihatan terlebih dahulu sebelum dibenarkan beroperasi. Jelasnya, pelanggan yang menetap di kawasan zon kuning dan merah boleh mendapatkan perkhidmatan jalur lebar tanpa wayar yang boleh dilanggan tanpa keperluan pemasangan di rumah dengan melayari laman sesawang atau menghubungi terus syarikat telekomunikasi yang menawarkan pakej berkenaan. Penghantar makanan atau food rider perkhidmatan e-hailing menyambut baik saranan kerajaan untuk melaksanakan ujian saringan COVID-19 ke atas mereka. Namun rata-rata mereka mengakui bakal terbeban sekiranya kos pelaksanaan ujian itu perlu dibiayai sendiri. GrabFood, Foodpanda, Bungkus Eat, Lalamove antara perkhidmatan penghantaran makanan yang menjadi pilihan kebanyakan masyarakat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Biarpun langkah-langkah pencegahan awal dilakukan setiap kali mengambil dan menghantar makanan, mereka tetap antara golongan yang terdedah kepada risiko wabak COVID-19. Ironinya bukan sahaja mereka, malah pelanggan yang membuat pesanan juga tidak lari dari jangkitan wabak itu apabila penghantaran dilakukan. Bagi mengelak rantaian jangkitan itu, kerajaan menyarankan semua penghantar makanan menjalani ujian saringan COVID-19. Sebenarnya baguslah sebab kita bukan hantar 1-2 customer. Kita berhadapan dengan ramai customer kan untuk mengelakkan wabak ni berjangkit dengan ke semua customer. Elok memang kena ada saringan lah untuk semua rider lah. Benda tu memang penting lah untuk semua rider kan. Untuk kita tahu rider tu dia positif COVID ke tidak. Itu baik untuk semua orang lah. Bagaimanapun, ujian saringan COVID-19 yang memakan kos sehingga RM400 seorang dilihat membebankan sekiranya perlu dibiaya sendiri. Apatah lagi mereka hanya mampu meraih RM70 secara purata dalam sehari. Kalau itu macam company kena bayar lah. Sebab kita 3% pun banyak order nak kena dapat. Tak mampu untuk rider lah sebab yalah, kita buat sehari pun ada dalam macam 15 order, 20 order baru dapat 1 lebih macam tu untuk bagi adik-adik makan, untuk ibu lagi makan. Bagi penghantar makanan yang beroperasi sendiri, ujian saringan pandemik itu tentunya perlu dilaksanakan atas kos yang dibiaya sendiri. Penghantar makanan secara persendirian, Muhammad Hafiz Muhammad Said berharap pihak kerajaan dapat mempertimbangkan subsidi sekiranya perlu menjalani saringan COVID-19. Hakikat yang kita tahu, puasa pun menjelang tak lama lagi. Dalam tempoh 5 hari lagi, so agak mustahil lah untuk kita dapatkan sejumlah wang yang besar untuk cover kos yang awal dan kemungkinan kita takkan buatlah sebagai persendirian. Biarpun belum ada satu garis panduan yang jelas mengenai ujian saringan COVID-19 untuk penghantar makanan, rata-rata mereka berharap inisiatif ini tidak membebankan mana-mana pihak, baik dari pihak penghantar makanan maupun syarikat khidmat penghantar.
Baik, susulan laporan Buletin Utama semalam mengenai dilema bakal pengantin yang ingin bernikah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya akan menguatkuasakan akad nikah secara kebenaran khas mulai hari ini. Kebenaran bagaimanapun tertakluk kepada 5 langkah yang ditetapkan. Pengarah JAIS Muhammad Shah Zihan Ahmad memaklumkan proses berkaitan kaedah akad nikah itu boleh dirujuk di laman Facebook rasmi JAIS. 5 proses itu merangkumi pemohon perlu menghubungi pegawai untuk mendapatkan penerangan proses yang akan dilaksanakan. Pengarah JAIS hanya akan memberi kebenaran khas jika dokumen diperlukan lengkap. Pegawai terbabit juga akan menghubungi pemohon untuk memaklumkan tarikh pernikahan. Proses seterusnya pengantin hanya dinikahkan melalui sidang video dan pada masa sama, senarai semak proses akad nikah turut dilengkapkan. Proses terakhir pemohon perlu hadir ke Pejabat Agama Islam Daerah dengan mengemukakan slip perakuan nikah sementara bagi mendapatkan surat perakuan nikah Negeri Selangor mengikut Seksyen 26 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 selepas tamat tempoh PKP. Kenyataan itu turut menjelaskan keputusan JAIS menguatkuasakan penangguhan semua akad nikah di negeri Selangor atas titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang sangat prihatin dengan ancaman wabak COVID-19 dari menular kepada 6.5 juta rakyat negeri itu. Keputusan yang dibuat baginda adalah bertepatan apabila 5 orang penolong pendaftar perkahwinan atau jurunikah di negeri Selangor telah dikuarantin kerana didapati mempunyai kontak dengan individu yang positif COVID-19 sewaktu menjalankan akad nikah. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi hari ini memutuskan bahawa ujian penilaian Sekolah Rendah Agama UPSRA di bawah kendaliannya bagi sesi persekolahan 2020 yang dijadual pada 28 September hingga 1 Oktober dibatalkan susulan penularan wabak COVID-19. Selaras dengan keputusan itu, Jawi akan menetapkan satu kaedah pentaksiran baru bagi menggantikan ujian bertulis itu yang berfungsi untuk mengukur tahap penguasaan murid kepada ilmu diniyah. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan sebentar tadi, Jawi memaklumkan semua sesi persekolahan Sekolah Rendah Agama SRA, Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi, Siraj dan Kafa juga akan mengikuti ketetapan Kementerian Pendidikan dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ia bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta guru terjamin sepanjang tempoh berkenaan. Menurut Jawi, pembatalan UPSRA tidak akan menjejaskan penilaian terhadap tahap penguasaan murid kepada ilmu diniyah yang diikuti bermula dari tahun 1 hingga tahun 6. Ini kerana kebolehan murid dalam pendidikan ilmu diniyah juga mampu dinilai melalui pelbagai kaedah. 15 April lalu, Kementerian Pendidikan mengumumkan pembatalan peperiksaan awam bagi ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun 2020. Selain itu, JAKIM turut membuat keputusan membatalkan pelaksanaan ujian penilaian kelas KAFA UPKK bagi subjek bertulis yang dijadual pada 28 September hingga 1 Oktober ini di seluruh negara. Jawi turut merakamkan penghargaan kepada semua guru yang mengambil pelbagai inisiatif dalam memastikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran PDP tetap dilaksanakan kepada kira-kira 63,000 pelajar di SRA, Siraj dan KAFA bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sepanjang tempoh PKP. Seorang nelayan yang hilang di perairan Pulau Laki sejak Sabtu lalu ditemui lemas di perairan berkenaan pagi tadi. Mayat mangsa Jamli Masli, 41 tahun ditemui seorang nelayan kira-kira jam 8.05 pagi tadi. Menurut Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak, mangsa ditemui pada jarak kira-kira 1 batu nautika barat laut Pulau Laki. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke jeti Kampung Bako kira-kira jam 9.30 pagi tadi. Identiti Jamli disahkan oleh keluarganya sebelum dia dibawa ke unit forensik Hospital Umum Sarawak. Dalam kejadian itu, bot nelayan dinaiki mangsa bersama ayah dan adiknya karam pada awal pagi Sabtu. 3 beranak itu dilaporkan berenang hampir 8 jam menghala ke Pulau Laki. Jamli bagaimanapun hilang pada jarak kira-kira 20 meter menghampiri daratan. Bapa dan adik mangsa selamat dalam kejadian itu.
Harga minyak mentah Amerika Syarikat jatuh kira-kira 20% di bawah $15 setong, paras terendahnya dalam tempoh kira-kira 2 dekad. Kontrak penanda aras antarabangsa minyak mentah Brent turut susut 1.5% kepada 27.64 setong dolar. Penurunan harga minyak itu berikutan kejatuhan permintaan yang berlaku susulan penularan COVID-19. Penyusutan turut berlaku walaupun ada kesepakatan untuk mengurangkan output. Kontrak penanda aras Amerika Syarikat West Texas Intermediate pula jatuh 18.7% kepada $14.84 setong. Yayasan Pelaburan Bumiputera YPB hari ini mengumumkan pelantikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusinya yang baru berkuat kuasa 14 April. Sementara itu, Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz dilantik sebagai timbalan pengerusi. Permodalan Nasional Berhad PNB dalam satu kenyataan berkata, bagaimanapun tiada sebarang perubahan bagi dua ahli lembaga pemegang amanah YPB sedia ada, iaitu Tan Sri Zati Aziz dan Tan Sri Amrin Buang. Pegawai tentera di perbatasan Thailand-Malaysia memperketatkan kawalan dengan tumpuan membabitkan laluan tikus di sepadan Kelantan Narathiwat. Tindakan itu selepas pasukan keselamatan terbabit mengesan cubaan rakyat negara berkenaan cuba menyelinap keluar dan masuk di sempadan berkenaan. Sehingga semalam 594 rakyat Thailand ditahan pihak berkuasa berkenaan atas kesalahan itu. Sebanyak 294 orang dikesan cuba menyelinap masuk dari Malaysia menggunakan laluan tikus. Manakala kira-kira 300 orang dikesan melintas sempadan berkenaan semalam tanpa berdaftar dengan pihak kedutaan Thailand. Selain ada yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Semua mereka didenda 800 baht dan dihantar ke fasiliti negara itu untuk menjalani kuarantin 14 hari. Rakyat Thailand itu yang kebanyakannya bekerja di ladang kelapa sawit dan getah serta kapal nelayan di Malaysia. Mereka pulang selepas Malaysia menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan menutup pusat pemeriksaan sempadan sejak 23 Mac. Sementara itu, sebanyak 2,548 rakyat Thailand yang terkandas di Malaysia telah mendaftar untuk kembali ke negara mereka. Sejak pusat pemeriksaan sempadan darat dibuka semula Sabtu lalu, pihak berkuasa terbabit menghadkan kira-kira 350 rakyat Thai dibenarkan pulang setiap hari. Tangkapan individu yang ingkar meningkat mendadak di Sabah dalam tempoh 5 hari fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata 525 orang ditahan di negeri itu berbanding 282 dalam tempoh 2 minggu fasa kedua PKP. Untuk di Sabah khususnya, saya telah mengarahkan POSPD memberi pendekatan serius. Saya rasa macam saya katakan ini telah cukup masa untuk kita memberi nasihat. Semua orang tahu dah PKP dah ada. Semua orang juga dah tahu apa yang berlaku kalau kita tidak menjaga social distancing masing-masing. Datuk Zaini ditemui di Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau selepas membuat tinjauan pematuhan PKP. Katanya 143 kertas siasatan dalam tempoh 5 hari fasa ketiga perintah berkenaan. Setakat ini seramai 905 individu ditahan sejak 18 Mac lalu. Sementara itu, Polis Sabah turut meningkatkan kawalan keselamatan di sempadan Indonesia dan Filipina. Ini bagi menghalang cubaan kemasukan warga asing sekaligus mengelak penularan COVID-19 di negara ini. Sementara itu, fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan PKP masih ada warga asing yang tidak peka, termasuk bermain bola sepak ala perlawanan persahabatan. Perlawanan disertai 16 pekerja Nepal itu berakhir apabila mereka diserbu polis. Kejadian berlaku di Pekan Darat dekat kepala batas Pulau Pinang petang semalam. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Nur Zaini Muhammad Nur berkata, pekerja asing itu dikesan bermain bola sepak di sebuah gudang terbuka. Perlawanan antara pasukan terbabit lengkap disertai seorang pengadil. Semua pemain ditangkap sebelum ditahan reman di Mahkamah Magistrate Butterworth pagi tadi. Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Kelaporan antarabangsa, Majlis Fatwa Emiria Arab Bersatu UAE semalam membuat ketetapan untuk membenarkan pesakit COVID-19 tidak berpuasa sepanjang tempoh rawatan ketika Ramadan. Majlis itu melalui mesyuarat secara maya yang dipengerusikan oleh Sheikh Abdullah Bayan. Bagaimanapun, beliau menegaskan kebenaran berkenaan tidak terpakai ke atas semua individu sihat. Katanya keputusan itu dibuat berpandukan ayat 184 Surah Al-Baqarah. Fatwa terbabit juga adalah berdasarkan bukti daripada ilmuwan Islam yang bersetuju bahawa individu sakit tidak perlu berpuasa. Majlis itu turut membuat keputusan berhubung perkembangan yang perlu diketahui orang ramai mengenai peraturan terbabit khususnya menjelang ketibaan Ramadan. Selain itu katanya, mereka yang sihat perlu bersyukur kepada Allah SWT atas kurniaan diberikan serta mengambil kesempatan untuk memohon keampunan kerana pandemik itu adalah ujian ke atas semua manusia. Pada mesyuarat itu, Majlis Fatwa UAE juga menetapkan bahawa semua masjid perlu ditutup hingga satu tarikh ditetapkan kelak. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kelaporan sukan kejohanan My Stay at Home Challenge yang akan memasuki siri kedua nampaknya semakin hangat diperkatakan peminat sukan elektronik tempatan. Mana tidaknya permainan Mobile Legends dan PUBG peringkat negeri akan kembali menemui peminatnya pada 22 dan 23 April ini. Sementara 3 permainan baru yang akan dipertandingkan secara terbuka di peringkat kebangsaan akan bermula pada 21 hingga 23 April dan 25 hingga 28 April ini. 3 permainan baru yang akan dipertandingkan di peringkat kebangsaan kali ini adalah CSGO, Dota 2 dan FIFA Pro Club. CSGO dan Dota 2 dijadual bermula pada 21 hingga 23 April ini. Sementara FIFA Pro Club akan berlangsung pada 25 hingga 28 April nanti, namun ia akan dimainkan sehingga jam 4 petang bagi menghormati bulan Ramadan. Bagi peminat permainan Mobile Legends dan PUBG pula, 2 permainan itu akan dipertandingkan di peringkat negeri pada 22 dan 23 April ini di 13 buah negeri dan 2 wilayah persekutuan. Apa yang menarik, jumlah penyertaan pasukan pada seri kedua ini dipertingkatkan daripada 64 pasukan kepada 128 pasukan dengan sasaran 1,152 pemain. Johan dan Naib Johan di peringkat negeri akan mewakili negeri masing-masing ke peringkat kebangsaan pada 27 dan 28 April ini. Kejohanan My Stay at Home Challenge siri kedua ini dianjurkan susulan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 3 dilanjutkan sehingga 28 April ini, masih mengekalkan syarat utama untuk peserta berada di rumah masing-masing walaupun kategori yang ditandingkan adalah secara berkumpulan. Kejohanan ini juga antara inisiatif Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Persatuan Sukan Elektronik Malaysia ESM untuk memastikan penggemar e-sport khususnya belia di negara ini terus kekal duduk di rumah sepanjang PKP di samping mengisi masa lapang dengan bermain e-sports melalui promosi gaya hidup sihat. Dalam pada itu, identiti pemain bola sepak kebangsaan yang akan bergandingan dengan pemenang Malaysia National E-Challenge, Wan Muhammad Hakim Wan Arizan, akhirnya didedahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Badan Induk Bola Sepak Kebangsaan itu mengumumkan pemain lincah Harimau Malaya Safawi Rashid akan bersama Wan Muhammad Hakim sebagai wakil negara pada kejohanan FIFA E-Nations Stay and Play Cup yang bermula esok. FAM mengumumkan Safawi Rashid dan Wan Muhammad Hakim akan bergandingan pada kejohanan FIFA E-Nations Stay and Play Cup dalam satu kenyataan yang dikeluarkan semalam. Kejohanan sukan elektronik bertaraf antarabangsa itu dijadual bermula esok sehingga 25 April ini dengan Safawi dan Wan Muhammad Hakim diundi dalam kumpulan A bersama wakil Jepun dan Taiwan. Sementara kumpulan B akan dibarisi wakil dari Singapura, Australia dan New Zealand. Sebagai rekod, Wan Muhammad Hakim dipilih untuk bergandingan bersama Safawi selepas muncul juara Malaysia National E-Challenge pada 17 April lalu. Kejohanan berkenaan dianjurkan oleh FAM dengan kerjasama Persatuan E-Sports Kuala Lumpur ESKL dan GamesBond.